Pengeluaran khas KWSP 2.0 ataupun pengeluaran kecemasan. Ini mungkin antara topik yang sebelum ini sangat-sangat panas, sangat-sangat hebat diperbincangkan di media sosial. Tapi sekarang ini jika dilihat semakin suram, semakin pudar. Jadi persoalannya ada yang bertanya kepada admin, adakah masih harapan untuk kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP 2.0 ataupun pengeluaran kecemasan ini mengikut situasi ataupun keadaan semasa. Jadi itu persoalan terbesarnya sekarang ini yang bermain di fikiran mungkin kepada segelintir pihak yang masih lagi mengharapkan agar pengeluaran ini dibenarkan untuk kesekian kalinya. Dalam video pada kali ini kita nak update sedikit perkembangan terkini berkaitan dengan perkara ini dan juga berkaitan dengan perkara-perkara yang merangkumi dengan pengeluaran khas KWSP 2.0 ataupun pengeluaran kecemasan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi dalam video pada kali ini kita nak sembang-sembang santai sedikit di hujung minggu berkaitan dengan perkembangan terkini untuk pengeluaran khas KWSP 2.0 ataupun pengeluaran kecemasan. Kalau anda perasan sebelum ini sangat-sangat hebat diperkatakan di media sosial. Di mana-mana saja kita boleh lihat orang berkata berkaitan dengan pengeluaran khas KWSP 2.0 ini. Di komen-komen di media sosial, di Facebook, di TikTok, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini anda melihat ianya semakin suram, semakin pudar. Jadi persoalannya kenapa? Okay, antara sebabnya adalah kerana satu, kerajaan telah pun memperkenalkan FSA2 iaitu Facility Sokongan Akaun 2 KWSP, pinjaman bercagar KWSP nama lainnya yang mungkin dikenali oleh ramai pihak. Walau bagaimanapun FSA2 ini sekarang hanyalah dimanfaatkan ataupun boleh dimanfaatkan kepada mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas, tapi tidak kepada mereka yang berada ataupun berumur di bawah 40 tahun. Walaupun sebelum ini pihak kerajaan ada mengatakan bahawa akan dibuka juga peluang kepada mereka yang berumur di bawah 40 tahun untuk mendapatkan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP ini, sehingga ke saat ini di mana kita sedang menghampiri ke penghujung tahun 2023, masih lagi belum ada berita. Sebelum ini diperkatakan selewat-lewatnya bulan Ogos, tapi Ogos telah pun berakhir, tiada apa-apa perkembangan terkini untuk FSA2 bagi mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Jadi golongan ini sekarang ini sebenarnya yang masih lagi tertanya-tanya, ternanti-nanti, terutama sekali berkaitan dengan pengeluaran khas KWSP 2.0 ataupun pengeluaran kecemasan ini. Mungkin portionnya nampak seperti sedikit kerana sekarang ini yang berumur 40 tahun dan ke atas sebenarnya majoriti di antara mereka ini telah pun memanfaatkan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP. Jadi mungkin kurang suara daripada mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas ini. Cuma golongan yang terpinggir yang diberitahu sebentar tadi yang berumur di bawah 40 tahun ini yang masih lagi ternanti-nantikan sebenarnya apakah kerajaan akan berbesar hati untuk membenarkan pengeluaran khas KWSP 2.0 yang seterusnya. Okay, pihak-pihak NGO yang sebelum ini sangat kuat memperjuangkan pengeluaran khas KWSP 2.0 ini mungkin sekarang ini agak suram sebenarnya akibat daripada pihak kerajaan yang masih lagi berkeras dengan pendirian mereka untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP 2.0 pengeluaran khas yang seterusnya ini. Mungkin juga mereka melihat fakta terkini berkaitan dengan permintaan untuk FSA2 ini sangat tinggi. Jadi mereka merasakan bahawa kebanyakan di antara mereka yang terkesan di luar sana telah pun mendapat manfaat daripada FSA2 ini. Tapi harus diingatkan, tak semua yang memohon untuk FSA2 ini diluluskan permohonan mereka kerana konsepnya adalah lebih kurang sama seperti pinjaman peribadi biasa di luar sana. Jadi pihak bank ada tapisan-tapisan tertentu yang telah pun dibuat sebelum meluluskan FSA2 ini kerana ada risiko juga di pihak mereka jika mereka sewenang-wenangnya meluluskan kepada siapa-siapa pun. FSA2 ini konsepnya bukanlah kalau anda gagal untuk membuat pembayaran, nanti bayaran itu akan diambil daripada akaun simpanan KWSP anda. Tapi konsepnya adalah lebih kepada cagaran di mana apabila telah pun sampai tempoh matangnya sewaktu anda bersara nanti, kalau masih lagi ada baki yang belum dibayar, jadi pada waktu itulah nanti baru akan ditolak daripada simpanan akaun 2 KWSP anda. Antara masa anda membuat pinjaman sehinggalah ke umur persaraan itu, anda sebenarnya terdedah
kepada risiko-risiko seperti dibankruptkan, disitoskan dan sebagainya kalau anda gagal untuk membuat bayaran secara bulanan seperti yang telah pun ditetapkan. Jadi anda masih lagi sebenarnya termaktub seperti pinjaman peribadi yang lain di luar sana. Jadi itu adalah antara risiko-risikonya. Dan sekarang ini secara jujur, jika ditanya kepada admin berkaitan dengan apakah percentage untuk kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP 2.0, pengeluaran kecemasan ini admin boleh katakan sangat-sangat tipis sebenarnya jika dilihat daripada situasi semasa. Walau bagaimanapun, segala-galanya mungkin, mana tahu jika ada perkara-perkara tertentu yang terjadi yang membolehkan kerajaan membuka mata dan sekaligus membenarkan pengeluaran khas 2.0 yang seterusnya. Tapi admin jangkakan jika benar pun perkara itu terjadi, berkemungkinan besar hanya kepada golongan-golongan tertentu sahaja yang akan dibenarkan untuk membuat pengeluaran tersebut. Lebih-lebih lagi seperti yang telah pun dinyatakan dalam bajet 2024 pada tahun 2023 nanti akan diperkenalkan akaun ketiga, di mana akaun ketiga KWSP ini konsepnya lebih kurang sama seperti simpanan di bank yang mana anda boleh membuat pengeluaran dari masa ke semasa. Jadi guys, apa komen anda berkaitan dengan status terkini untuk pengeluaran khas KWSP 2.0, pengeluaran kecemasan ini? Adakah anda berpendapat bahawa pihak kerajaan akan meluluskan pengeluaran ini pada masa hadapan? Tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Okey, itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.